Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Okey, hari ni pagi ni kita ada subjek pendidikan Islam tingkatan 4 dan juga tingkatan 5. Cikgu akan fokuskan pada tingkatan 5 lah. Okey, untuk tingkatan 5 hari ni kita akan masuk tajuk baru iaitu solat qasar dan solat jamak. Okey, kamu pernah dengar tak tentang solat qasar dan solat jamak? Apa yang dimaksudkan dengan solat qasar dan solat jamak ni? Okey, tengok buku teks kamu muka surat 85. Muka surat 85 kamu tengok gambar tu dia kata bagaimana umat Islam menunaikan solat ketika berhadapan dengan situasi ini. Okey, solat qasar dan jamak ni adalah satu kemudahan yang Allah bagi bila mana kita dalam keadaan bermusafir. Bermusafir ni maksudnya kita pergi ke satu tempat untuk melakukan kebaikan. Contohnya pergi menziarah ahli keluarga dan sebagainya kan. Kita dalam keadaan kita bermusafir. Sebelum kita tiba di destinasi, kita boleh buat solat qasar dan juga solat jamak. Okey. Tapi ada syarat-syarat dia, bukan semua perjalanan boleh. Kalau dekat je tak boleh. Dia ada syarat untuk kita buat solat qasar dan jamak ni. Okey, kita tengok muka surat yang seterusnya. Okay, kita tengok muka surat seterusnya iaitu baca dan fahami. Okey, muka surat 86 dan 87 dia sekali kan. Okey, yang ni dia kata sini. Kemudahan solat ketika bermusafir ada dua iaitu jamak dan juga qasar. Jamak ni ada dua iaitu jamak takhir dan jamak takdim. Okey, tengok pengertian solat qasar dari segi bahasa bermaksud pendek dan ringkas. Maksudnya jamak ni bermaksud pendek dan ringkas. Solat istilah memendekkan solat fardu 4 rakaat kepada 2 rakaat iaitu solat zuhur, solat asar dan solat isyak. Jadi maksudnya solat jamak, solat qasar ni, pengertian solat qasar ni maksud pendek. Maksudnya solat yang 4 rakaat dipendekkan menjadi 2 rakaat. Contoh seperti solat zuhur, asar dan isyak. Ya, hanya untuk solat yang 4 rakaat saja. Solat subuh dengan solat maghrib tak boleh buat secara qasar. Tetap kena buat penuh. Tapi kalau solat asar, zuhur, isyak boleh dipendekkan. Tetapi ada syarat-syarat yang perlu dipatuhi. Bukan boleh kita buat saja. Bukan kata okey kita tengah duduk kat rumah, kita nak buat solat secara qasar, tak boleh. Dia ada syarat-syarat dia. Okey, tengok firman Allah Subhanahu Wa Taala kata sini, wa idza darabtum fil ardi falaisa 'alaikum junahun an taqsuru minas salawat. Maksudnya, apabila kamu bermusafir di muka bumi, maka kamu tidaklah berdosa mengqasarkan, memendekkan sembahyang. Maksudnya, bila kita dalam keadaan bermusafir tu maksudnya kita dalam perjalanan ke satu destinasi yang untuk kebaikan lah, bukan yang untuk keburukan. Contohnya kalau kata Nabi merompak, tak bolehlah kita buat qasar. Tapi kalau kita pergi untuk kita tambah ilmu, untuk kita beribadat, untuk kita menjaga silaturahim dan sebagainya, boleh. Jadi kita boleh qasarkan. Maksudnya bila masuk dah waktu, contoh waktu zuhur, kita dalam perjalanan untuk ke destinasi tak sampai lagi, kita boleh buat qasar. Maksudnya pendekkan solat zuhur 4 rakaat tu jadi 2 rakaat. Okey, itu dah masuk solat qasar. Okey, kemudian solat jamak. Okey, kita tengok syarat-syarat sah solat qasar. Syarat-syarat sah solat qasar. Yang pertama sekali kata dilakukan ketika bermusafir dan perjalanan diharuskan oleh syarat dengan tujuan yang baik. Maksud cikgu kata tadilah, untuk tujuan yang baik sahaja. Kalau tujuan tak baik, tak boleh. Contohnya macam tadi kata pergi merompak, ataupun saja berfoya-foya, ataupun saja berseronok, tak boleh. Mesti ada tujuan yang baik. Okay, telah melepasi sempadan luar sempadan kawasan tempat tinggal. Maksudnya sini kena keluar pada tempat tinggal kita. Macam kita sekarang ni duduk di kawasan sedang. Jadi kena keluar pada kawasan sedang. Okey. Tidak berniat untuk menetap di suatu tempat melebihi 3 hari termasuk hari perjalanan pergi dan balik. Maksudnya
Bukan kita nak pergi kat tempat tu untuk kita jadi untuk kita duduk sana melebihi 3 hari. Tak, kita pergi, kita memang kita mungkin nak menziarah kan, untuk ziarah ahli keluarga, mengeratkan silaturahim lagi kan. Kita pergi katakanlah nak duduk kata 2 hari 1 malam saja. Jadi kata boleh kita buat secara qasar. Dia tidak mengikut imam dan yang solat sempurna. Maksudnya tidak boleh ikut imam yang solat macam biasa. Kalau kata kita dalam keadaan nak buat solat qasar, kita kena buat secara bersendirilah, ataupun kita buat ikut imam yang solat qasar juga. Solat yang diqasarkan hendaklah bagi solat 4 rakaat saja. Maksudnya tadilah yang makna tadi kan dia kata hanya 4 rakaat saja. Solat yang 4 rakaat saja. Yang 2 atau 3 rakaat tak boleh solat qasar. Tak boleh diqasarkan. Tengok sini dia niat solat qasar setiap waktulah. Usalli fardu zuhri ra'ataini qasran lillahi ta'ala. Yang maksud saja aku menunaikan solat fardu zuhur 2 rakaat dipendekkan kerana Allah Ta'ala. Lepas tu solat asar pun sama juga. Usalli fardu asri ra'ataini qasran lillahi ta'ala. Saja aku menunaikan solat fardu asar 2 rakaat dipendekkan kerana Allah Ta'ala. Nampak tak ini? Solat isyak pun sama. Saja aku menunaikan solat fardu isyak 2 rakaat dipendekkan kerana Allah Ta'ala. Kalau ikut yang niat asar, usalli fardu zuhri raq'ataini. Raq'ataini ada alillahi ta'ala. Maksudnya kita dalam bahasa ni maksudnya saja aku semayang, saja aku menunaikan solat fardu zuhur 4 rakaat tunai kerana Allah Ta'ala. 4 rakaat kan. Tapi bila kita sebut qasran, maksud kita kat situ qasran, maksudnya kita niat untuk qasarkan solat 4 rakaat kepada 2 rakaat sahaja. Dipendekkan. Kemudian kita tengok dipendekkan. Itu adalah solat qasar, berkaitan dengan solat qasar. Kemudian kita tengok pula solat, pengertian solat jamak. Nama pun tajuk ini adalah qasar jamak, solat qasar dan juga jamak. Tadi dah cikgu terangkan pasal solat qasar. Qasar bermaksud kita pendekkan solat 4 rakaat jadi 2 rakaat. Solat jamak pula bermaksud himpun atau kumpul. Istilah dia menghimpunkan 2 solat fardu dalam satu waktu yang sama dengan syarat-syarat tertentu. Maksudnya kita menghimpunkan 2 solat fardu. Contoh yang dia ada 2 lah. Zuhur dengan asar, maghrib dengan isyak. Tapi ada syarat dia, tak boleh kata saya nak jamak terus lah. Tak boleh. Dia ada syarat. Dia lebih kurang sama macam qasar tadi. Ada syarat yang perlu dipatuhi. Jamak dia terbagi pada 2, jamak takdim dan jamak takhir. Kita tengok jamak takdim menghimpunkan 2 solat fardu dan dilakukan dalam waktu, contoh waktu solat yang pertama. Contoh kita dalam perjalanan. Kata kalau daripada Perlis nak ke KL, Kuala Lumpur kan. Perjalanan tu mengambil masa yang lama dan masa yang sangat lama dan perjalanan tu sangat jauh. Kalau pada Perlis ke KL tu lebih kurang dalam 600 km. Tentulah kan. Dalam perjalanan katakanlah kita tolak selepas subuh. Dalam pukul 1 kita berhenti, dah 1 lebih tu dah masuk fardu zuhur, dan kita nak menunaikan solat zuhur secara jamak dan qasar lah dengan solat asar. Sebabnya kita takut nanti kita tak tahu bila lagi nak berhenti kan. Jadi kita buat siasat jamak tadi, maksudnya kita himpunkan 2 solat fardu pada waktu solat yang pertama. Contoh sini kata menunaikan solat zuhur dan asar dalam waktu zuhur. Macam tadi cikgu kata bila dalam perjalanan kita tunaikan siasat solat asar dengan zuhur ni dalam waktu zuhur.
Lepas tu menunaikan solat maghrib dan isyak pada waktu maghrib. Macam samalah. Okey. Kemudian solat jamak takhir. Okey, menghimpunkan dua solat fardu dan dilakukan dalam waktu yang kedua. Solat yang kedua maksudnya himpunkan dua solat fardu nak buat dalam waktu yang kedua. Tapi dengan niat. Dengan niat kena maksudnya bila kita nak buat jamak takhir, kita niat dalam solat pertama, waktu solat pertama tu kita niat kata nak buat jamak takhir. Okey. Contoh sini menunaikan solat zuhur dan asar dalam waktu asar, menunaikan solat maghrib dan isyak dalam waktu isyak. Okay, syarat-syarat perjalanan yang diharuskan solat qasar dan jamak ni, mengetahui dan destinasi yang dituju, jarak perjalanan sahaja melebihi 81 km dan bukan untuk tujuan maksiat, mesti untuk tujuan kebaikan dan mesti melebihi 81 km. Okey, bila kita dalam perjalanan yang jauh, macam kata contoh saya tadi juga kata pada nak pergi nak ke KL, melebihi pada 81 km ni, kamu boleh buat solat zuhur dan asar ataupun solat maghrib dan isyak secara jamak dan qasar. Maksudnya kita gabungkan terus yang qasar tadi ni dengan jamak tadi ni. Yang qasar dengan jamak kita gabungkan terus dua-dua ni boleh, tak ada masalah. Tapi ada cara dia. Okey. Kamu kena faham satu benda, qasar dan jamak ni bukan solat yang berlainan, tidak. Tapi dia adalah kemudahan yang Allah bagi bila kita dalam keadaan bermusafir, kita dalam perjalanan. Jadi kata satu macam kalau cikgu nak lebih kamu faham adalah macam diskaun lah. Diskaun. Maksudnya tak payah kita buat solat dengan rakaat yang penuh, tapi kita boleh pendek dan kita boleh gabung. Senang sikit kan sebab kita dalam perjalanan. Okey, syarat sah solat jamak. Okey, solat jamak tadi cikgu kata ada dua, jamak takdim dan juga jamak takhir. Okey, pertama sekali jamak takdim dimulakan dengan solat yang terdahulu, zuhur atau maghrib. Niat jamak pada solat pertama berturut-turut antara kedua-dua solat perjalanan sehingga masuk solat kedua. Okey, maksudnya mesti dalam perjalanan lagi. Lepas tu kita boleh agaklah benda tu kan. Dalam perjalanan sampai masuk solat kedua. Okey. Kemudian jamak takhir masih dalam perjalanan sehingga kedua-dua solat selesai didirikan. Berniat akan melakukan jamak takhir semasa waktu solat pertama. Macam cikgu kata tadilah. Kalau kita nak buat jamak takhir kena niat tu waktu solat yang pertama. Okey, tengok huraian sini dikata hukum menunaikan solat qasar dan jamak adalah harus menurut syariat Islam. Kemudahan dan keringanan yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada umat Islam untuk melakukan solat fardu dikenali sebagai rukhsah. Maksudnya kemudahanlah. Okey, umat Islam dapat melaksanakan ibadat solat secara qasar dan jamak dalam pelbagai keadaan seperti ketika bermusafir, sakit, berada di medan perang dan melaksanakan tugas dalam tempoh waktu yang panjang. Solat qasar hanya boleh dilakukan jika seorang bermusafir berniat untuk tinggal di satu tempat tidak melebihi 3 hari. Maksud kalau kita nak memang duduk situ lama, contohnya kita duduk lebih pada 3 hari, jadi kita tak boleh dah buat solat qasar dan jamak. Okey, info jika seseorang telah berniat untuk tinggal di satu tempat melebihi 3 hari, iaitu 4 hari atau lebih, maka dirinya tidak lagi dikira sebagai musafir dan perlu menunaikan solat seperti biasa. Walau bagaimanapun, individu itu boleh melaksanakan solat qasar dan jamak ketika dalam perjalanan pergi dan balik. Okay, jika musafir tidak pasti tempoh tinggalnya di satu tempat, maka dia dibenarkan solat qasar sehingga 18 hari. Kalau tak pastilah. Okey, cuba tengok muka surat yang seterusnya, muka surat 90. Lafaz niat zuhur dan asar, niat solat jamak takdim. Okey, kata sini. Okey, usolli fardhu zuhri ra'ataini qasran majmu'ain ilaihi
Ilaihil asrul jam'u taqdim lillahi ta'ala. Maksudnya, saja aku menunaikan solat fardu zuhur 2 rakaat secara qasar. Qasar maksudnya pendekkan. Dihimpunkan padanya solat fardu asar secara jamak takdim kerana Allah Ta'ala. Kalau kata waktu kita nak qasar dan jamakkan apa ni, yang ni jamak takdim. Okey, lepas tu usolli fardu asri ra'atani qasran majmu'an ilaihi zuhri jam'a taqdim lillahi ta'ala. Saja aku menunaikan solat fardu asar 2 rakaat secara qasar dihimpunkan kepada solat fardu zuhur secara jamak takdim kerana Allah Ta'ala. Okey, yang ni maksudnya kita nak menunaikan solat asar dalam waktu solat zuhur. Boleh pakai dua-dua niat ni. Dua-dua niat. Kalau tak boleh dalam Arab, boleh dalam bahasa Melayu. Niat dalam bahasa Melayu. Okey, sama juga macam isyak dan juga maghrib. Maghrib dan isyak. Okey. Kalau bahasa Melayu dia kata, saja aku menunaikan solat fardu maghrib 3 rakaat. Maghrib dia tak boleh qasar lah. Dia tak boleh qasar. Dia solat yang 3 rakaat. Okey, qasarnya untuk solat 4 rakaat saja. Saja aku menunaikan solat fardu maghrib 3 rakaat dihimpunkan kepadanya solat fardu isyak secara jamak takdim kerana Allah Ta'ala. Okey, kemudian saja aku menunaikan solat fardu isyak 2 rakaat secara qasar dihimpunkan kepadanya pada solat fardu maghrib secara jamak takdim kerana Allah Ta'ala. Boleh pakai dua-dua niat ni. Okey, seterusnya niat solat jamak takhir. Ingat lah, kamu kena niat nak buat jamak takhir ni pada waktu solat yang pertama. Tapi dalam solat tu kita kena niat tu macam mana kan? Okey, tengok sini perbezaan dia. Usolli fardu asri raq'ataini qasran majmu'an ilaihi zuhri jam'a taqir lillahi ta'ala. Kat sini taqir. Saja aku menunaikan solat fardu asar 2 rakaat secara qasar dihimpunkan kepadanya solat fardu zuhur secara jamak tahqir kerana Allah Ta'ala. Tengok, dia ada tahqir. Yang tadi takdim. Okey. Usolli fardu zuhri ra'atani qasran majmu'an ilal asri jam'a taqiri lillahi ta'ala. Saja aku menunaikan solat fardu zuhur 2 rakaat secara qasar dihimpunkan kepada solat fardu asar secara jamak tahqir kerana Allah Ta'ala. Sama juga dengan lafaz niat solat isyak, solat maghrib dan solat isyak. Usolli fardu isya'i raq'ataini qasran majmu'an ilaihil maghribi lillah jam'a taqir lillah ta'ala. Saja aku menunaikan solat fardu isyak 2 rakaat secara qasar dihimpunkan kepadanya solat fardu maghrib secara jamak taqir kerana Allah Ta'ala. Lepas tu satu lagi, usolli fardu maghribi salasa raq'ataini majmu'an ilal isya'i jam'a taqir lillahi ta'ala. Saja aku menunaikan solat fardu maghrib 3 rakaat secara dihimpunkan kepada solat fardu isyak secara jamak tahqiq kerana Allah Ta'ala. Okey, itu adalah nafas niat untuk kedua-dua untuk solat secara jamak tahqiq dan juga qasar lah. Okey, lepas tu tengok tata cara menunaikan solat jamak takdim. Ni takdim, menghimpunkan 2 solat fardu dalam waktu yang pertama kan, maksudnya kan. Okey, solat zuhur dan asar ditunaikan dalam waktu zuhur. Lepas tu sunat dilakukan solat waktu pertama dahulu, kemudian diikuti solat waktu kedua. Okey, kita buat macam biasa. Rukun solat apa semua macam biasa, tapi 2 rakaat. 2 rakaat je. Bila kata kita niat jamak dan qasar. Okey, berdiri tegak, niat membaca Al-Fatihah dan surah, rukuk, i'tidal, sujud,
Duduk antara dua sujud dan sujud. Rasa sama juga macam kita buat solat biasa tapi 2 rakaat. Bila dah memberi salam, bila dah sampai memberi salam, selepas salam solat waktu pertama, sunat iqamat, kemudian dirikan solat waktu yang kedua iaitu asar, 2 rakaat seperti zuhur. Sama je kita buat. Sama je. Kita buat sama, tapi lepas bagi salam tu terus kita buat solat asar. Okey, kemudian kalau jamak takhir, jadi sama juga kalau kata maghrib ke apakah sama je. Sama je. Kalau takhir maksudnya buat waktu dalam solat yang kedua. Solat maghrib dan solat isyak dalam waktu isyak. Contoh dia kata sini. Sunat dilakukan solat waktu kedua dahulu, kemudian diikuti dengan solat waktu pertama. Lepas salam solat waktu kedua iaitu solat isyak 2 rakaat, sunat iqamat, kemudian dirikan solat waktu yang pertama itu solat maghrib lah 3 rakaat. Okey, yang ni dia bagi contoh untuk solat isyak dan solat maghrib. Okey, jadi dia kata sunat buat waktu yang kedua dahulu, tapi kalau kita nak buat yang yang pertama, maksudnya kita nak buat yang mana yang dahulu pun tak ada masalah. Maksudnya kita nak buat maghrib dulu ke, tak ada masalah. Jadi kita mulakan ibadah solat kita dengan kalau kita mula dengan isyak lah. Isyak buat 2 rakaat je sebab kita nak qasarkan, maksudnya kita nak pendekkan sembahyang isyak tu jadi 2 rakaat. Kalau yang ni dia tunjuk dia buat maghrib dulu. Sama je macam biasa dia buat. Kemudian bila bagi salam, lepas bagi salam dia naik dan dia buat solat yang seterusnya. Kalau kita mula dengan isyak, buat je solat isyak macam biasa. Lepas tu bila lepas bagi salam, terus buat niat solat maghrib. Okay, itu perbezaan dia bila kita qasar dengan jamak. Kalau beza jamak takdim dengan jamak takhir pun berbeza. Jamak takdim maksudnya kita di awal waktu yang pertama. Takhir dilakukan pada waktu yang solat yang kedua. Okey, tengok seterusnya. Hikmah 8 muka surat 96. Hikmah disyariatkan solat qasar dan jamak. Yang pertama sekali menunjukkan solat ialah ibadah yang sangat penting dan tidak boleh ditinggalkan walau dalam apa-apa jua keadaan. Mendidik diri menjadi hamba yang sentiasa patuh kepada Allah, perintah Allah Subhanahu Wa Taala, menandakan kasih sayang Allah Subhanahu Wa Taala kepada umat Islam, memberikan kemudahan kepada umat Islam untuk menunaikan solat ketika dalam perjalanan yang jauh. Dan yang last sekali, menggalakkan umat Islam bermusafir untuk melihat kebesaran ciptaan Allah Subhanahu Wa Taala. Tengok betapa sayangnya Allah Subhanahu Wa Taala kepada kita, sampaikan bila mana kita dalam perjalanan ke suatu destinasi yang jauh, Allah bagi kemudahan untuk kita supaya memendekkan waktu solat, memendekkan waktu solat. Tapi bukan tak buat terus, kena buat, tapi cuma kita pendekkan solat zuhur yang 4 rakaat jadi 2 rakaat. Lepas tu kita boleh jamakkan dengan solat asar, solat maghrib kita boleh jamakkan dengan solat isyak. Isyak kita boleh pendekkan. Benda tu semua adalah salah satu tanda betapa Allah sayang pada umat Nabi Muhammad. Okey. Setakat penerangan cikgu ni, cikgu harap semua faham lah. Pelajar semua faham. Okey. Untuk hari ni apa cikgu nak kamu buat adalah kamu kena salin nota. Okey, salin nota bermula dengan tajuk di muka surat 85, solat unit 7, solat qasar dan jamak. Kemudian salin. Okey, yang ni ke muka surat 86, kemudahan solat ketika bermusafir. Pengertian solat qasar dan jamak ni segi bahasa istilah dan juga sedikit firman Allah ni pun salin juga. Maksud syarat sah solat qasar jamak dan juga niat solat qasar dan jamak salin juga, termasuk dengan tulisan ni, tulisan Arab ni pun kena salin juga. Jangan tak salin. Kemudian pengertian solat jamak dari segi istilah bahasa, jamak terbaik pada 2 ni pun salin, syarat perjalanan pun salin. Okey, syarat sah solat jamak pun salin. Semua yang ni salin, muka surat 80% salin.
Okey, muka surat 90, niat, lafaz niat, salin, 91 salin. Okey, lepas tu tata cara ni tak perlu. Tata cara ni tak perlu, hanya untuk kamu faham je lah. 92, 93, 94, 95 tak perlu salin. Dan last sekali, muka surat 96, hikmah disyariatkan solat qasar dan jamak ni pun salin. Jadi kamu kena salin lah. Salin. Okey, setakat tu saja untuk ni. Kalau tak ada apa, cikgu hentikan cikgu punya tutorial ni dululah. Okey, sekian saja. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.